'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky. Terdapat 3 proses dalam menjalankan kajian ini. Proses yang pertama ialah proses pengutipan data di Batu Payung. Proses yang kedua ialah di mana kami perlu membuat key-in data yang diperolehi melalui software SPSS. Dan proses ketiga adalah proses menganalisis dapatan kajian. Seterusnya adalah objektif kajian, iaitu mengenal pasti isu-isu kemerosotan pinggir pantai, mengkaji aktiviti manusia yang menyebabkan degradasi alam sekitar dan menilai langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan pantai yang telah dijalankan. Misi yang seterusnya adalah misi mengumpul data dari penduduk kampung di Batu Payung. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat terus daripada penduduk kampung sebagai data primer untuk analisis kami. Sebelum turun ke lapangan, kami telah menyediakan borang soal selidik, mengenal pasti responden sasaran dan membahagikan tugasan mengikut peranan ahli kumpulan. Sepanjang misi ini, kami berdepan dengan beberapa cabaran seperti cuaca yang terlalu panas dan kesukaran mendapatkan kerjasama pada waktu tertentu. Namun, dengan semangat berpasukan dan komunikasi yang baik, kami berjaya menjalankan tugasan ini dengan lancar. Semasa proses pengumpulan data, kami mengambil pendekatan mesra dan santun dalam mendekati responden. Ada juga penduduk yang pada awalnya keberatan untuk ditemu bual, namun kami memujuk mereka dengan penuh hormat menjelaskan bahawa maklumat yang dikongsi adalah sulit dan hanya untuk tujuan akademik. Kami turut menekankan bahawa pandangan mereka sangat penting untuk membantu memahami situasi sebenar di kampung ini. Setelah mendapat persetujuan responden, kami meneruskan proses temu bual dan edaran soal selidik. Kami memastikan setiap soalan dijelaskan dengan bahasa yang mudah difahami dan sentiasa peka terhadap keselesaan mereka sepanjang sesi berlangsung. Dengan berakhirnya misi pengumpulan data ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh komuniti kampung yang telah menerima kehadiran kami dengan penuh mesra dan terbuka. Walaupun kami hanyalah pelajar yang datang menjalankan tugasan lapangan, layanan yang diberikan amat menggalakkan dan menyentuh hati. Kami sedar bahawa tanpa kerjasama ikhlas daripada responden, usaha kami ini tidak akan berjaya. Setiap jawapan yang dikongsi, setiap pandangan yang diberikan dan masa yang diluangkan amat kami hargai. Segala maklumat yang dikumpul akan digunakan dengan penuh etika dan tanggungjawab, dan kami pastikan kerahsiaan identiti responden sentiasa dijaga. Misi yang seterusnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Kami terus melaksanakan fasa kedua kajian, iaitu proses key-in data ke dalam perisian SPSS. Dalam fasa ini, setiap borang soal selidik yang telah lengkap diisi oleh responden dianalisis satu persatu dan dimasukkan ke dalam sistem secara manual. Kami memastikan setiap data yang dimasukkan adalah tepat, sah dan tidak berlaku sebarang kesilapan yang boleh menjejaskan keputusan analisis. Perisian SPSS sangat membantu kami dalam menguruskan data yang banyak dengan lebih sistematik. Melalui SPSS, kami dapat mentakrifkan setiap pemboleh ubah kajian, menjalankan pemeriksaan data dan membuat pelbagai analisis statistik yang diperlukan berdasarkan objektif kajian kami. Seterusnya, kami akan kongsikan dapatan data daripada analisis SPSS berdasarkan kajian yang dijalankan. Langkah yang pertama adalah memasukkan soal selidik mengikut variabel yang sesuai. Pada peringkat ini, setiap soalan dalam borang soal selidik dikategorikan berdasarkan pemboleh ubah yang dikaji. Ini penting bagi memastikan analisis data dapat dijalankan dengan teratur dan tepat. Langkah 2 adalah memasukkan data responden daripada borang soal selidik ke dalam perisian
perisian SPSS. Semua maklum balas yang telah dikumpul dimasukkan satu persatu ke dalam SPSS bagi tujuan pemprosesan data. Ini membolehkan data dianalisis secara sistematik dan profesional. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan analisis deskriptif menggunakan SPSS. Analisis deskriptif dijalankan untuk mendapatkan min, peratusan dan taburan frekuensi bagi setiap item dalam soal selidik. Langkah yang keempat adalah memastikan setiap soalan telah dipadankan dengan pemboleh ubah yang sesuai untuk dianalisis dengan lebih tepat. Dan langkah yang kelima adalah memasukkan data yang telah dianalisis ke dalam perisian Microsoft Excel bagi tujuan visualisasi data. Dan langkah yang keenam adalah menukarkan jadual kepada graf garis. Objektif yang pertama ialah isu-isu kemerosotan pinggir pantai. Berdasarkan analisis, isu yang paling ketara dikenal pasti ialah pembuangan sampah secara terbuka di kawasan pantai dengan min tertinggi iaitu 3.64. Ini menunjukkan bahawa masyarakat sangat menyedari pencemaran fizikal yang mudah dilihat seperti longgokan sampah di pesisir pantai. Namun begitu, isu yang kurang disedari oleh masyarakat ialah gangguan terhadap hidupan liar akibat pembangunan dengan min hanya 1.79. Hal ini kerana kesan terhadap hidupan liar sukar diperhatikan secara langsung dan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Kesimpulannya, masyarakat lebih memberi perhatian kepada pencemaran yang boleh dilihat secara fizikal tetapi kurang peka terhadap kesan pembangunan terhadap alam sekitar. Oleh itu, kesedaran menyeluruh terhadap pelbagai bentuk kemerosotan pinggir pantai perlu dipertingkatkan demi kelestarian ekosistem. Objektif 2. Aktiviti manusia penyebab degradasi alam sekitar. Item skor min tertinggi ialah pencerobohan kawasan pantai untuk pembangunan hotel dan resort. Minimum adalah sebanyak 4.21. Aktiviti pembangunan komersial dikenal pasti sebagai penyumbang utama kepada degradasi alam sekitar terutama dari segi hakisan dan pencemaran. Manakala item skor yang terendah adalah aktiviti menangkap ikan menggunakan bahan letupan atau racun, hanya minim 1.57. Aktiviti ini kurang disedari kerana berlaku secara tersembunyi dan hanya di kawasan tertentu menyebabkan tahap kesedaran masyarakat rendah terhadapnya. Objektif 3. Langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan pantai. Item skor min tertinggi iaitu kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar sebanyak min 4.62. Hal ini disebabkan kempen ini dianggap paling berkesan oleh responden, menunjukkan bahawa pendekatan pendidikan dan kesedaran awam mendapat sambutan tertinggi serta mampu meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap alam sekitar. Manakala item skor min terendah menghadkan jumlah pelancong yang datang iaitu sebanyak min 2.57. Hal ini kerana langkah ini kurang mendapat sokongan kerana dianggap tidak praktikal atau kurang dilaksanakan secara nyata. Dan ia juga mungkin dilihat bertentangan dengan kepentingan ekonomi pelancongan. Bagi mencapai objektif kajian ini, iaitu mengenal pasti isu-isu kemerosotan dan degradasi alam sekitar yang berlaku di zon pinggir pantai Tawau, perisian SPSS telah digunakan bagi menganalisis skor min bagi setiap soalan dalam borang soal selidik. Melalui analisis ini, skor purata bagi setiap item telah membantu penyelidikan mengenal pasti isu yang paling dominan dan signifikan dalam kalangan responden. Secara tidak langsung, ia membolehkan penyelidik menilai keparahan isu-isu alam sekitar yang dibangkitkan berdasarkan respon komuniti setempat. Hasil daripada skor ini juga membolehkan setiap objektif kajian dicapai dengan lebih sistematik kerana isu utama dalam setiap pembahagian dapat dikenal pasti berdasarkan nilai min tertinggi. Justru pendekatan kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif ini amat penting untuk memberikan gambaran awal terhadap persepsi dan pengalaman masyarakat setempat mengenai tekanan-tekanan alam sekitar di kawasan pinggir pantai.